Okey, kita hanya mampu berharap dan juga merancang Tuhan yang menentukan. Tapi tak apa, itu reaksi orang ramai sebenarnya berkaitan dengan cuti tambahan ni. Bila kita cakap tu cuti tambahan ni, lagi panjanglah akal selalu isteri lah kan. Nak bercuti kat mana ni kan? Raya ni nak balik belah isteri ke? Nak balik belah suami ke? Allah. Kita bawakan seorang tetamu di studio hari untuk terkupas sebanyak berkaitan dengan topik ini. Bagaimana sebenarnya timbang balik yang orang kata adil dan sama untuk semua pihak. Jadi hari ini kita perkenalkan seorang tetamu di studio. Dr. Hajah Azuraida Syahadan selaku pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey, saya tak tahu nak cakap selamat berpuasa ke selamat Hari Raya ni. Antara tengah-tengah kan. Balik kampung ke nanti? Saya insya-Allah beraya di Kuala Lumpur. Orang KL lah. Ya, betul. Okey lah. Orang KL ni kata kalau beraya dia seronok sebab kosong kan. Nak pergi mana-mana. Ramai yang ke KL lah. Tapi tetap adalah kita punya persediaan sebelum nak balik walaupun dekat KL saja kan. Persediaan dari segi mentalnya, fizikalnya. Sebab selalunya manusia ni kita buat preparation ataupun persediaan tu dari segi fizikal je. Sibuk nak pergi cari baju raya, kuih raya. Tapi dari segi mentalnya kita tak buat, kan. Walaupun beraya kat KL pun tetap akan ada juga orang kata perbincangan ni nak balik belah suami ke belah isteri kan. Dah namanya raya. Okey, Doktor, macam mana ni tip-tip kita nak bagikan kepada mungkin barangkali yang baru kahwin ke kan. Tahun ni nak beraya belah suami dulu ke belah isteri dulu, macam mana? Okey, sebenarnya Syu, kita untuk membincangkan topik raya ni, raya pertama dekat mana. Yang penting sebenarnya raya pertama atau raya kedua kan. Jadi dia kena develop toleransi. So dalam kehidupan ni kita kena pertama sekali sebelum kita buat apa-apa sahaja bentuk keputusan, kita kena dapatkan information. Saya selalu kata decision can only be made after we gather all the information. Lepas tu untuk kita dapatkan informasi tu, kerana kita kena bertoleransi. After informasi kita dapat baru kita boleh bertoleransi. Untuk kita develop toleransi tu pula, macam raya tahun ni nak raya kampung saya ataupun rumah saya kan. So bagaimana caranya? Kita kena develop curiosity. Kena ada tanda tanya. Dekat situ kita kena ada gunakan 3 teknik lah. Teknik KAB lah. Kenapa, apa, bagaimana. So kenapa kita nak kena balik ke kampung awak? Kenapa kena balik ke kampung saya? Kan? Jadi ada kedua-dua pihak, suami dan isteri, kena duduk untuk buat analisis kenapa tu. Kenapa kena balik kampung Syu? Kenapa kena balik kampung suami? Contohnya. Dan yang kedua, apakah perbelanjaan yang akan terlibat? So contoh seorang dekat Sabah, seorang dekat Kuala Lumpur kan. Jadi apakah perbelanjaan yang mungkin berbangkit kalau kita nak balik ke Sabah? Kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur pula, apa perbelanjaannya? Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana kita nak balik ni? Nak balik ke Sabah kan. Lepas tu last minute pula, mana tahu raya-raya ni kok-kok raya mengejut lagi kan. Lepas tu kita nak balik ke Sabah tu tiket flight pula mahal kan. Jadi kita kena buat analisis tu. Daripada KAB ni, kenapa, apa, bagaimana, dekat situ lah baru basically kita akan dapat jawapan mengenai analisis kita tadi. Dan kat situ baru minda kita secara automatik akan bertoleransi dengan jawapan yang ada tu. Barulah kita akan nampak, oh betul lah, kampung dia ni lagi bagus, lagi banyak jimat, lagi orang kata raya pertama tak apalah, raya tahun ni raya pertama kita raya di situ. Okey, tapi yelah, macam buat SWOT analisis macam dalam perniagaan kan. Tapi sebab tu ialah kelemahan, kekuatan. Tapi betul-betul kena apa yang menjadi masalah tu, bila kita tak buat benda tu, bila kita tak buat, kita sendiri je tahu. Jadi nanti akan ada percanggahan antara suami dengan isteri. Lepas tu, kenapa asyik balik kampung awak je? Sebab dah isteri je buat kenapanya kan. Suami tak pernah nak memberitahu, melisankan. Biasalah orang lelaki ni kadang-kadang dia ada benda nak cakap, cumanya dia tidak melisankan, memberitahu kan. Jadi ends up dia makan dalam kan. Tak balik kampung saya lagi tahun ni. Yelah, tak bagi tahu. Tapi kadang lelaki ni dia memendam sebenarnya kan. Dia tak nak orang kata menimbulkan sebarang konflik dalam rumah tangga. Maka dia pun bersetuju dengan isterinya tu. That's why lah kita kata tadi sangat penting sebenarnya untuk kita sit down, duduk buat analisis tu supaya tak kabut lagi, tak kelang kabut raya kan. Basically raya ni pun kita tak tahu kalau seandainya dia akan jadi raya kelang kabut ataupun tidak. Adalah tips-tips lainnya, insyaAllah. Okey, pada pandangan doktor sendiri kan, apa antara strategi yang boleh disusun? Sebab lazimnya kalau kita tengok orang balik kampung
kampung ni, okey, raya pertama belah isteri tahun ni. Tahun depan tukar pula belah suami. Tapi ada juga yang buat giliran macam hari pertama belah suami, hari kedua belah isteri macam tu kan. Betul. Apakah betul-betul strategi yang boleh disusun selain yang sering kali diguna pakai ni? Sebenarnya isu dia tergantung kepada keadaan semasa, tergantung kepada status keuangan, tergantung kepada banyak faktor. So sekarang ni kalau kita tengok faktor keuangan yang paling memainkan peranan yang penting adalah dari segi keuangan, faktor-faktor yang mendorong ke arah pembuatan keputusan tersebut. Jadi kita kena tengok juga dari segi perbelanjaannya kan, mana yang lebih tinggi. Tapi dekat situ wujudlah elemen-elemen toleransi saya kata tadi. Cuma dekat sini adalah tips-tipsnya yang kita kena follow. Contohnya sebelum menjelangi hari raya, kita kena buat persediaan awal, merancang perbelanjaan kita. Perbelanjaan ni sebenarnya bukan hanya perbelanjaan semasa hari raya tetapi selepas hari raya. Sebab sekarang ni kita tahu ramai orang dah dapat gaji awal. Jadi bila dapat gaji awal, basically kita akan spend duit tu untuk raya. Tapi apa akan jadi selepas hari raya nanti? Kan? Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang kita kena fikirkan tahun lepas terjadi tak bila kita balik kampung di sana mengikut giliran ni. Lepas tu tahun ni adakah perkara yang sama kita ingin lalui kan? Contoh kalau tahun lepas kita dah balik ke kampung di Kelantan, jadi tahun ni kita tahu daripada situ berlakunya defisit kan. Jadi tahun ni adakah kita mahukan perkara yang sama? Jika tidak, mungkin harus berlaku penggiliran tersebut kan. Tak nak benda-benda yang sama berlaku. Dalam membuat keputusan ni kan, nak balik mana, adakah anak-anak boleh mempengaruhi keputusan ibu bapa? Contoh kalau anak-anak kecil macam tak nak balik kampung ayah, bosan, tak ada kawan ke, tak ada sepupu ke, nak balik kampung belah mak, walaupun tahun lepas dah balik belah mak. Macam mana tu situasi ni? Macam mana? So dalam situasi ni sebenarnya kita kena bagi perhatianlah kepada voice yang dikeluarkan oleh anak-anak kita. Sebab kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni kita rasa budak-budak kecil ni tak tahu apa-apa. Ya, itu kesalahan paling besar seorang ibu bapa lah. Bila kita rasa macam tak apa, kita shopping je raya secara boros, anak kita tengok kita shopping dan kita rasa tak apa, dia tak tahu apa-apa kan. Lepas tak apa, tahun ni balik lagi raya kampung yang sama, walaupun situasi tu kita dah tahu tahun lepas anak kita boring ni balik sini, tahun lepas anak kita asyik main teknologi 30 hari dekat kampung, 30 hari lah dia duduk main game kan. Jadi daripada situ kita kena menjadi seorang ibu bapa yang prihatin, peka dan cakna dengan voice ataupun suara anak-anak. Yang dekat situlah juga kita kena tahu bahawa sebenarnya pembuatan keputusan kita sangat penting dalam membentuk pemikiran mereka. Sebab kita tak nak nanti anak-anak kita bila je raya dia akan rasa macam raya ni boring. Semakin lama mood raya tu dah semakin tak ada kan. Kita dah tak ada dah budaya menukar-nukar kad raya, untuk main mercun, main bunga api dekat luar rumah, pasang pelita. Semua budaya tu dah habis. Sebab apa? Sebab setiap raya je balik kampung yang boring. Setiap kali raya je balik kampung yang tiada aktiviti, yang menyebabkan minda anak-anak kita ditanamkan dengan satu pemikiran raya ni tak ada apa-apa pun, raya ni bosan je kan. Jadi sebagai ibu bapa, adakah kita nak anak-anak kita membesar sebegitu dan di mana orang kata hasilnya satu hari nanti? Yelah, kita takut nanti anak-anak nanti dia apa ni, tidak merasa value hari raya itu kan. Sungguh, semakin lama orang kata semakin pudar kan. Kita nak rasa mood raya tu pun tak ada. Macam jom kita beli baju raya, tak apalah mama beli je lah kan, mana-mana. Berbeza dengan zaman-zaman kita dulu kan, kita sangat excited kan. Sangat. Kalau dulu kan balik kampung seronok nak jumpa sepupu, main bunga api kan. Betul. Sekarang ni ada banyak faktor lah sebenarnya. Kenapa? Mercun pun kalau dulu macam-macam boleh main, sekarang tak boleh atas banyak faktor lah. Tapi tak apalah, zaman tu kita tak boleh nak samakan, dia sentiasa bergerak ke hadapan kan. Okey. Pentingnya peranan ibu bapa. Ya. Okey, raya balik mana ni kan, selalunya bila ada pertelingkahan yang berlaku dalam rumah tangga antara suami dan isteri, bagaimana untuk kita mencari solusinya? Sebab bila gaduh balik raya ni, dia bukan habis raya je, dia bawa nanti sampai raya tahun depan, nanti sampai hujung tahun nanti dia ungkit lagi. Jadi kalau dah konfliknya bermula disebabkan tidak boleh membuat keputusan nak raya balik belah mana supaya ada dasar sama, bagaimana untuk kita mencari satu titik tengah supaya masalah ini boleh diselesaikan? Okey, sebenarnya raya ni
kan, it's about us kan, dan it's about everyone around us. So basically bila kita menyambut raya, dia yang penting adalah apa yang kita rasa kan. So kadang-kadang ada antara kita yang nak balik raya kerana mereka ni terlalu memikirkan kata-kata orang lain. Terlalu memikirkan, alamak nanti tahun ni kalau kita tak balik raya dekat kampung mama cakap apa pula. Okay? Kita selalu macam tu. Instead of kita memikirkan diri kita, padahal mungkin raya tahun ni kita nak balik ke kampung yang satu lagi ataupun kita nak melakukan sesuatu yang, tetapi minda kita ni telah dilatih untuk lebih mementingkan kata-kata orang lain, untuk melihat kepada nanti apa orang kata kalau kita tak buat itu, nanti kalau kita tak tukar langsir baru apa orang kata, jiran kata, kalau kita tak balik kampung ni apa jiran kata. Jadi basically dekat situ menyebabkan berlakunya konflik. Jadi untuk menyelesaikan konflik dia ada dua cara. Yang pertama, take it or leave it. So basically kita boleh ambil kata-kata orang lain dan kita makan kata-kata tersebut, menyebabkan kita akan terasa sampai bila-bila, sampai raya tahun depan pun kita akan mengungkit. Sebab apa? Sebab kita ambil kata-kata luar tu. Tetapi kita boleh leave it, maksudnya kita really appreciate the thought. Kita boleh kata saya sangat hargai apa yang pendapat orang, tetapi dekat sini kita sebagai keluarga kita mampu untuk membuat keputusan sendiri. Okey, kira pokok pangkalnya apa-apa tu kita perlu mencari jalan penyelesaian konflik tersebut. Kita perlu mencari jalan penyelesaian dan melakukan analisis supaya konflik itu tidak berpanjangan. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Kita hari ini untuk berkongsi berkaitan topik kita, komentar SPM Raya Nak Balik Mana. Semoga tidak ada pertelingkahan tahun ni sebab dah 2 tahun tak raya kat kampung PKP kan. Jadi pastikan anda selesaikan sebarang salah faham tersebut dengan baik supaya keluarga anda boleh menikmati raya tahun ini dengan bahagia dan juga seronok.